Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini lengkap selepas 27 Timbalan Menteri mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara Kuala Lumpur pada Sabtu. Daripada jumlah itu, 6 daripadanya merupakan ahli parlimen daripada gabungan Parti Sarawak GPS, iaitu ahli Parlimen Kota Semerahan Datuk Rubiah Wang sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan, ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajat Taib sebagai Timbalan Menteri Ekonomi, ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni sebagai Timbalan Menteri Kesihatan, ahli Parlimen Serikeh Datuk Seri Huang Tiong Si sebagai Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, serta ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah membuat tinjauan di sekitar Kuching dengan rata-rata orang awam yang ditemui merakamkan rasa bangga di atas portfolio yang diamanahkan kepada Sarawak dan menitipkan harapan untuk masa depan negeri ini di bawah Kerajaan Perpaduan. Untuk orang Sarawak jadi timbalan dalam persekutuan memang susah, dan sekarang ni yang pertama sekali lah jumlah yang agak banyak mungkin memberi kelebihan ataupun kebaikan, kepentingan untuk negeri Sarawak boleh didengari oleh daripada persekutuan, dan di sampingnya mungkin kemajuan di negeri Sarawak terutama sekali di kawasan luar bandar mungkin boleh diketengahkan lagi, dan suara-suara daripada rakyat Sarawak boleh menyumbang kemajuan dalam semua aspek di negeri Sarawak. Cuma yang kita nak fungsi yang 6 orang tu minta-mintanya memberi hasil yang agak memangsangkan terutama sekali untuk negeri Sarawak. Majunya Semenanjung macamnya maju juga di Sarawak tu. Kita harap Sarawak tu jangan dianak tiri lah. Sama macam kita dengan Sabah lah di Borneo tu jangan dianak tiri. Apa yang orang Semenanjung dapat, kita Sarawak, Sabah pun dapat juga. Biarlah yang kita minta lah daripada kerajaan perpaduan yang baru tu di bawah Perdana Menteri yang baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang kita mahu, jangan si Datuk dilantik aja jadi orang biasa aja dalamnya. Apa yang kita mahu si Datuk bekerja kayak apa kata orang tu, yang pentingnya perpaduan negara kita, kemakmuran negara kita, segala kebaikan semua, infrastruktur daripada kesihatan, kebajikan, pendidikan di Malaysia tu semuanya baguslah. Selepas tu kami berasa bangga sebab bukan setakat menteri, timbalan menteri pun banyak yang dilantik daripada Sarawak. Sidak sangat layak dan sidak dah lama berpengalaman dalam politik tu. Kami rasa Sarawak dah sama dengan negeri-negeri yang di luar nun. Semua dah ada kelebihan masing-masing untuk mentadbir negara kita. Tahniah kepada semua datuk-datuk dan ahli-ahli CPS yang dah dilantik. Harap semua suara Sarawak akan didengar satu Malaysia dunia. Laporan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkesempatan meluangkan masa beramah mesra dengan pemuda cawangan Tupong di Taman Sri Wangi, Kuching pada Jumaat. Program santai dan ringkas itu turut dimeriahkan dengan menyaksikan program live viewing World Cup 2022 yang dianjurkan oleh pemuda cawangan Tupong. Turut hadir Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fasruddin Abdul Rahman. Beralih ke Betong, di mana peruntukan sebanyak 16 juta ringgit telah diluluskan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg bagi membina replika kubur rentap di tapak asalnya di Bukit Sadok. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugak Embas berkata, usaha ini bertujuan menjadikan Bukit Sadok sebagai salah satu produk pelancongan selain merancangkan sektor pelancongan di Betong. Jelas beliau yang juga adun Bukit Saban, Bukit Sadok terkenal dengan sejarah sebagai tapak kubur legenda pahlawan Iban iaitu Panglima Rentap.
Semasa membincangkan mengenai projek tersebut di Pejabat Daerah Kecil Sepauh pada Sabtu, Dato' Ahmad Douglas berkata Majlis Daerah Betong selaku agensi pelaksana projek tersebut masih lagi di peringkat memuktamadkan reka bentuk replika kubu tersebut. Ujarnya lagi, projek dipecahkan kepada 4 komponen utama iaitu naik taraf jalan masuk menuju ke kaki Bukit Sadok, membina pusat pelawat dan tempat letak kereta di kaki Bukit Sadok, naik taraf trek pendakian sepanjang 3.4 km ke puncak Bukit Sadok dan membina replika kubu rentap di puncak Bukit Sadok. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas Ugah dan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu berkesempatan menghadiri Majlis Perkahwinan Anak Perempuan Ketua Kampung Hulu Sepauh, Abbas D. Berita selanjutnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP menyasarkan untuk mencapai jumlah jualan produk kraf asli Sarawak sekurang-kurangnya RM183.6 juta menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, untuk mencapai sasaran itu, MTCP telah melaksanakan beberapa inisiatif. Among the initiatives that we have started to create more market visibility by organizing events like Best of Sarawak Craft event, which is currently being held at Bintang Mega Mall. Among other initiatives planned for includes organizing capacity building and outreach programs to enhance production skills, product quality and entrepreneurship. Secondly, to work closely with other agencies, government organizations and individuals at national, regional and international level in developing and promoting high quality craft products globally. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan oleh Penghulu Kawasan Miri, Leonard Fong Siu Ming dalam Majlis Makan Malam Apresiasi Majlis Kraf Sarawak 2022 yang dianjurkan oleh Majlis Kraf Sarawak dan Batik Linut Sdn Bhd di Hotel Meris Miri baru-baru ini. Dalam majlis itu juga telah diadakan program menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Batik Linut Sdn Bhd dan vendor kraft pereka fashion di wilayah utara Sarawak iaitu pengarah Eli Craft Nabila Abdullah, pemilik Lentra Astana Christopher Anthony Ikus, pemilik Blue Green Dressmaking Teo Yen Luan dan pengurus Freya Craft Judy Stephen. Ia turut disaksikan pengurusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB merangkap adun telang usan Dennis Ngau, penghulu Leonard dan pengurusi kawasan tetap pelancongan Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Wazidia Ahmad. Dibawa pula kerjasama padu daripada masyarakat dalam menyokong usaha pemimpin amat penting bagi memacu pembangunan di sesuatu kawasan. Adun Batu Kitang Insinyur Loh Kerchiang berkata, penglibatan masyarakat juga mampu memberi impak terhadap peningkatan taraf hidup secara lebih menyeluruh sekaligus seiring dengan pelaksanaan dasar kerajaan. All these are coming up and it's all done by the local people themselves. You know, the rock mess. You know, it's all done by the people, the local people themselves. This is what makes it also precious to me. You know, it is very precious because a lot of times when government just spend money, the thing will not be successful. But when there's community engagement, when the community is engaged to come together and do things together and make the event a success, the event is a success, just like what is happening tonight. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Christmas Tree, Christmas Globe and Christ Manger komuniti daerah Bau di Pekan Bau baru-baru ini. Dalam majlis itu, seramai 128 pelajar dari Pusat Pemulihan dalam komuniti PPDK Bau, PPDK Sinar Harapan Kampung Duyuh, PPDK Singai, PPDK Siniawan dan PPDK Cahaya Kasih Serasot daerah Bau telah diraikan.
Manakala program transformasi kampung atau Village Transformation Program VTP merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk membangunkan rumah panjang atau kampung tradisi yang serba kekurangan kepada desa yang maju dan menguntungkan. Pengarah Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU Felicia Tan Yahua berkata, VTP juga bertujuan meningkatkan taraf dan kualiti hidup peserta itu sendiri serta masyarakat rumah panjang atau kampung tradisi masing-masing. Katanya program itu dirancang untuk dilaksanakan di kampung tradisi atau rumah panjang yang telah dicalonkan oleh setiap residen bahagian melalui jawatankuasa transformasi luar bandar bagi rumah panjang dan kampung tradisi yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak. Katanya untuk tahun 2022, program VTP memfokuskan kepada pelaksanaan kursus-kursus pembangunan insan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan penduduk-penduduk rumah panjang dan kampung tradisi berkenaan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan Village Transformation Program VTP CD5 2022 di Hotel Paramount Sibu pada Jumaat. Menjelas lanjut, Felicia berkata terdapat 3 jenis kursus ditawarkan pada VTP siri kelima itu, iaitu kursus asas pendawaian elektrik, kursus penghasilan pastry dan bakery serta teknologi tanaman secara fertigasi dengan penglibatan seramai 66 orang peserta. Tambah beliau, pihak urus setia dengan bantuan pejabat residen bahagian akan melakukan kajian terhadap hasil dan impak kursus-kursus ini kepada kehidupan seharian peserta serta masyarakat di sekitarnya. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #MyBawFakta. Salam UKAS.